Kasih ayah ketika berada, kasih ibu membawa ke syurga. Puchong, Selangor. Khamsiah Muhammad Arsad, 57 tahun, seorang ibu tunggal yang tabah menjaga anak bongsunya, Nur Syahidah Rashid, 20 tahun, mengalami barah kulit. Anak 8 orang, yang sulung meninggal masa umur 25 tahun, aksiden kan. Lepas tu yang ada ni 7 lah. 6 dah berkahwin semua, tinggal yang bongsu ni lah. Wanita berasal dari Tanjung Karang, Selangor ini harus menggalas tanggungjawab besar selepas kematian suaminya akibat serangan angin Ahmar 3 tahun yang lalu. Sebelum ni normal. Masa saya tingkatan 2. Saya still pergi sekolah juga walaupun demam. Ingatkan demam biasa. So pergi je lah sekolah. 2014 tu, mula-mula asal dia bengkak sendi dengan ruam. Macam ruam susu tu. Lepas tu dia demam tu macam berlarutan. Lepas tu naik merah-merah kat pipi apa semua. Pergi cek air kencing, cek darah semua, tak ada apa. Tak dapat trace. Doktor cakap demam biasa je, tak dapat detect apa-apa lagi time tu. Bulan 9 dah mula dah teruk dah semua, dah darah dah semua. Kulit pun dah gugur. Pertengahan bulan 9 tu pergi klinik swasta. Dia pun benda yang sama, dia cakap tak ada apa-apa, demam biasa. Dia just bagi antibiotik, ubat sapu tu je. Sangkaan mereka untuk pulih seperti sedia kala meleset jauh sekali. Memang tak ada perubahan langsung. Lepas tu bulan 12 dia demam dah tinggi sampai 40. Tekanan darah rendah, jantung laju. Pergi terus hantar hospital Serdang. Beberapa hari lepas tu baru dia kata saya SLE. Tapi masa tu SLE aja. Memang dah teruk lah kan, siap masuk darah semua. 2015 pula saya demam balik. Saya masuk ward. Saya kena sawan. Lepas tu dia kulit jadi macam ni. Bulan 4 2015 tu dapatlah trace dia cakap kanser kulit. Keputusan yang diterima bagaikan tamparan hebat buat Khamsiah. Siapa sangka anak yang bakal menjadi harapannya suatu hari nanti kini hanya mampu terbaring sepi, menahan kesakitan seumur hidupnya. Pernah terberhenti jantung 2 kali. Memang masa tu dah memang tak boleh nak cakap apalah. Memang dah menangis lah hati seorang mak kan. Kita pula yang jaga dia kat situ. Doktor kata sakit ni seumur hidup tapi dia boleh berkurangan dengan cara makan ubat lah. Dia tak boleh sembuh, dia cuma boleh kita kawal je. Keluarga ini bukan hanya diduga dengan kesakitan dan kesempitan hidup, malah pernah disisih orang sekeliling akibat penyakit ini. Waktu tu rasa macam, kenapa diorang tak nak kawan dengan aku Apa salah aku? Teruk sangat ke aku hina sangat ke time tu? Lepas tu rasa macam, rehat pun seorang-seorang. Pergi mana-mana pun seorang-seorang. Macam tak ada kawan. Kawan-kawan dia sisihkan dia. Lepas tu cikgu cakap, kamu tak boleh buat macam ni. Dia kawan kamu. Masa mula-mula macam down jugalah. Kamu kena bagi sokongan. Itulah, lepas dia masuk hospital tu, ramailah kawan-kawan datang. Dengan cikgu lah, pertolongan cikgu lah. Itulah masa sekolah, cikgu tiap-tiap 2 minggu sekali mesti cikgu datang. Tiada yang lebih mulia melainkan kasih sayang seorang ibu. Walau apapun ujian yang Maha Esa, Syahidah tetap merasa bersyukur kerana masih memiliki ibu yang senantiasa di sisinya. Sejak ke belakang ni, alhamdulillah tak adalah. Dulu baru-baru kena memang tersisih lah kata orang. Dia orang cakap takut benda ni berjangkit. Sebab lepas tu kita doktor dah cakap kan, kita terangkanlah kat kawan-kawan semua, penyakit dia tak akan berjangkit. Doktor dah cakap, baru-baru adalah orang datang melawat, kalau tidak langsung tak ada. Kita kena sabar. Allah tu ada. Allah tak tengok muka kita, Allah tengok hati kita je. Itulah lama dia okey. Jangan cakap kita tak cantik. Hati kita nak cantik, Allah akan tahu. Dia cakap, selalu macam tu. Memang dia sisihkan diri dia masa dia sakit. Jangan macam tu. Kita ni kan, Allah uji kita macam-macam. Kita kuat, Allah uji dia, kita katanya. Itulah. Rintihan keluarga ini mendapat perhatian penaja bersamamu
syarikat Faiza Sendirian Berhad. Semoga bantuan kewangan dan bekalan makanan ini dapat meringankan beban yang ditanggung. Dekat Talibur pun jarang-jarang sekolah. Ambil. PT3 pun ambil. Alhamdulillah, hari ni keluar hospital, besok ambil PT3. Dapatlah Geo dapat A satu je. Memang tak dapat belajar kan, tak boleh nak tumpukan mata pelajaran tu. Dekat sekolah pun, dekat hospital pun dia masuk hospital nangis. Sekolah dia 4 hari, 5 hari masuk hospital. Masa arwah ayah dia ada beribu-ribu lah dah habis. Ayah dia cari sana cari sini. Selain daripada sakit kulit dia ada tak penyakit lain? Ada buah pinggang dia kebocoran 4 dan 5. Mata dia sebelah kiri tu dah blur. Dah memang kabur-kabur je lah. Jantung ada air dan bengkak. Macam penyakit ni doktor cakap macam mana? Macam Seumur hidup katanya. itulah kini ujian Allah bagi kan. Anak makcik dapat InsyaAllah. sabar, insyaAllah. Ujian dekat dunia ni dia nanti kan sabar. Ada nak ganjaran ni insyaAllah. InsyaAllah. Macam pemakanan dia ada alergik apa-apa ke yang tak boleh makan, yang boleh makan? Kalau pemakanan doktor cakap tak ada apa-apa. Cuma air yang ada bakteri aja tak boleh minum. Air, macam mana air apa? Yogurt, macam yogurt, vitamin, kalsium semua tak boleh. Dia kalau minum, badan dia akan naik bintang merah-merah, akan luka, berdarah-darah. Kiranya anak-anak makcik yang bungsu ni yang yang bungsu. sakit ni. Ya. Yang lain semua tak ada sakit. Lain tak sakit apa-apa tu. Hari ni wakil daripada syarikat Faiza. Ni sedikit sumbangan lah. Membantu sedikit sebanyak buat perancangan harian ya. Okay, terima kasih kepada syarikat Faiza sudi membantu kami. Bersama-sama. Dia demam dah tinggi sampai 40, tekanan darah rendah, jantung laju. Beberapa hari lepas tu baru dia kata saya SLE. 2015 tu dapatlah terus dicakap kanser kulit. Nur Syahidah menanggung kesakitan bara kulit ini sejak menuntut di tingkatan 2 lagi. Dulu selalu 4 kali satu bulan, kadang-kadang 2 minggu sekali, lepas tu ulang balik. Sebulan 4 kali, tak tentulah. Dia tengok sakit dia tu kan, kalau teruk sangat, 1 bulan tu 4 kali pergi. Penat yang sangat-sangat. Lepas tu dia gatal. Dia memang tak akan lalu makan, tak ada selera makan. Dia akan semualah, dalam mulut ni semua ulcer, dalam hidung semua ulcer. Bintik-bintik-bintik, tu lah. Tanda dia sakit balik semula. Dia tak boleh kena panas, matahari, tak boleh berpeluh-peluh. Kalau berpeluh, badan dia akan gatal-gatal, naik merah-merah, akan garu-garu. Sejam lah, berdarah-darah semula. Sebab tu doktor cakap dia tak boleh kena panas, kena aircon je. Penyaman udara adalah satu keperluan demi mengurangkan rasa sakit pada kulit Nur Syahidah. Selain terpaksa menanggung bil elektrik penyaman udara, Kamsiah juga perlu membayar kos pengangkutan setiap kali berulang-alik ke hospital. Dulu mula-mula meniaga lah. Lepas tu arwah abah dia kerja driver bas sajalah, jaga bas kilang. Lepas arwah tu sakit, akak gantikan arwah tempat tu jaga bas tu 3 tahun saja. Lepas tu dia sakit pula. Tu yang terus tak kerja lah, meniaga sikit-sikit lah, buat tapai. Kadang-kadang dulu selalulah buat air, jual buah. Kita nak ikhlas hati, insyaAllah cakap. Nak untung banyak tak ada. Dapat sikit-sikit pun jadilah. Di usia ini, Kamsiah tidak betah berdiam diri. Dia perlu mencari pendapatan untuk membayar sewa rumah berjumlah RM300 setiap bulan dan kos perubatan anaknya. Kalau buat tapai itu kan, buat tapai kan lama kan buat. Dalam 2 jam habiskan ke buat tapai itu je. Daripada kupas ubi, nak mengikis dia, nak merebus lagi kan. Nak sejukkan dia lagi. Macam itulah. Lepas 3 hari buat tu, terus letak kat kedai lah. 1 hari kadang-kadang 1 mangkuk tolak 2,5 kan. Dapatlah dalam 10 bekas 1 hari. Kadang-kadang tak tentulah. Kalau permintaan lebih, dapatlah lebih lah. Macam tu. Kadang-kadang ada juga orang-orang sini order lah kan. Tapi tak banyak lah. 2-3 bekas saja. Selain menjaga anak yang sakit, Kamsiah juga pengidap asma kronik. Lebih malang, dia pernah dimasukkan ke unit rawatan rapi dan koma akibat sesak nafas yang teruk.
Dia terlampau sakit, naik motor sendiri pergi. Kita tak nak susahkan orang, tak susahkan anak-anak. Kita kan tahu dia bekerja dengan orang. Mungkin ada satu kekuatan Allah bagi kat kita kan. Hari tu 3 hari masuk hospital, masa asma tu. Tu dia kadang-kadang dia marah. Mama dah sakit, jangan tahan. Jangan ingat pasal dia kan, kata dia. Jangan ingat. Mama tu penting, pergi dulu. Memanglah susah hati, kita lah nangis kat sana. Mengenangkan anak kita dah macam ni. Tu pasalnya kalau sakit sikit, kita pakailah ada kita punya inhaler tu. Pakai tu dah. Memang tak nak pergi hospital. Kamsiah adalah penerima bakul makanan setiap bulan daripada Lembaga Zakat Selangor, manakala Nur Syahidah menerima RM250 sebulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia perlu berusaha lebih lagi untuk menanggung kos bulanan. Bantal hotel tu kan, ada berniaga bantal hotel, ada sikit lah, memang sikit lah. Ada dalam berapa biji lah laku. Lepas tu tak laku. Tersadai macam tu je. Memang sedih lah. Cakap orang berniaga semua, tengok orang berniaga, ya Allah lakunya. Kenapa aku buat dia tak boleh jalan? Itu yang heran tu. Pernah masukkan dalam Facebook pun macam itu juga. Tak ada sambutan juga. Ini ujian daripada Allah. Kita tak fikir langsung. Allah bagi ujian untuk kita supaya kita lagi kuat. Kalau kita tak kuat, Allah tak bagi ujian. Ni zikir je lah jawabnya. Nak macam mana kan? Walaupun nanti macam ni, hati tu tetap zikir. Luar orang tengok kita happy kan. Tapi hati kat dalam orang tak tahu. Penat yang sangat-sangat. Lepas tu dia gatal. Dia memang tak akan lalu makan, tak ada selera makan. Dia akan semualah. Dalam mulut ni semua ulcer, dalam hidung semua ulcer. Diuji dengan kesakitan, namun jauh di sudut hati Nur Syahidah agar suatu hari nanti dia dapat berbakti kepada keluarga. Anak orang lain semua boleh bagi family dia macam tu, macam ni. Boleh bagi adik-beradik dia, itu, ini. Tapi bila turn kita macam, kalau diorang boleh, aku mesti boleh. Dia nak berjaya, dia nak usaha sendiri. Nak tolong mak dia cakap. Nak tolong mama ni. Kita nak kerja mama. Nak tolong mama. Nanti takut orang cakap, adik-beradik cakap, kata dia. Apalah harap mak aja, kata dia. Macam kata tu. Dia ada usaha nak kerja, tapi tak boleh. Walaupun kerja bawa aircon, pernah kerja dekat insurans. Pun macam tu juga. Seminggu kerja, dah 2 minggu masuk hospital. Memang dia semangat dia kuat. Itu dia sedih. Kenapa dia tak boleh tolong, kata dia. Dia semangat nak bekerja tu memang kuat. Beginilah rutin harian Kamsiah hidup berdua di rumah sewa ini. Susah senang, suka duka, mereka hadapi bersama. Mama kata Allah sayang kita sebab tu dia uji. Dia nak kita jadi lebih kuat. Dia tahu kita kuat. Sebab itulah dia uji. Dekat luar sana, ramai lagi yang susah daripada kita. Anak orang lain bayi-bayi Syah semua boleh bagi family dia macam-macam. Tapi Syah tak boleh buat macam tu. Syah minta maaf sangat-sangat. Mama, Syah nak ucapkan terima kasih sebab jaga daripada kecil sampai sekarang. Tak pernah nak mengeluh apa semua. Minta maaf sebab tak dapat jadi macam yang lain. Tak dapat nak banggakan Mama. Minta maaf sangat. Terima kasih. Walaupun 6 daripada 8 orang anaknya sudah berkahwin, dia faham akan situasi anak-anaknya. Lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19 ini. Dapat sokongan daripada anak-anak pun dah cukup syukur, alhamdulillah. Pernah juga terfikir macam tu. Kalau aku dah tak jaga, tak ada macam mana anak aku. Orang nak jaga ke anak aku macam ni. Memang terfikirlah macam tu.
macam mana keadaan dia, boleh jaga tak macam mak dia jaga. Perasaan ibu kan, kalau kita dah tak ada, dia macam ini, tak berapa nampak. Banyak bergantung pada orang. Itu kadang-kadang pun cakap, jangan macam tu, kita kena berdikari juga. Walaupun kita sakit, kita kena berdikari. Macam mak sakit pun mak kena berdikari juga. Mak tak nak harap pada orang. Selalu cakap macam dia juga. Itu kadang-kadang dia gigihkan diri dia tu nak bangun, nak tolong maknya masak kan. Cakap tak boleh, tak payah buat. Tu kadang-kadang apa kecil tu dia duduk, sediakanlah barang tu dia nak masak. Tapai ubi berharga RM3 sebekas ini menjadi sumber pendapatan Kamsiah untuk menampung perbelanjaan harian. Dia berhasil menjual 10 hingga 20 bekas tapai ubi setiap hari yang diletakkan di sebuah kedai makan. Kini, jualannya semakin sukar dan tempahan tidak menentu akibat tekanan pandemik. Ini semakin menyulitkan keadaannya untuk mencari rezeki. Kesukaran yang dialami keluarga ini mendapat perhatian daripada Pertubuhan Hawa Pertiwi daerah Petaling. Hawa Pertiwi satu badan NGO di mana dianggota oleh wanita-wanita. Di sini ada beberapa keluarga yang memerlukan bantuan. So kita nampak macam mana anak dia sakit dan macam mana keadaan dia sebagai orang ibu tunggal. Sebab miskin bandar ni banyak bukan sekat kalau miskin kampung tu bentuknya lain, tapi miskin bandar ni lain. Walaupun nampak macam senang tapi tak senang. PKP berlaku di mana banyak orang tak ada kerja dan sebagainya. Especially sekarang di mana pasca Covid telah berlaku di mana mereka have to come back semula dalam keadaan biasa. Jadi banyak yang putus pendapatan dan sebagainya. Jadi miskin bandar makin bertambah-tambah. Jadi kita nampak di mana keluarga ni memang memerlukan beberapa perkara. Allah Tuhan sedang bergotong royong untuk pembersihan sampah sarap. Kita nampak tempat tu tak terpelihara. Dan kita telah ambil inisiatif untuk beli culvert letak kat sana supaya keluarga ni boleh gunakan sebagai pelupusan sampah. So sampai baju kita bagi yang baru, bila rasanya yang kita tolong ni insya-Allah lah akan diguna pakai dan sangat berfaedah lah pada keluarga ni. Dugaan yang dilalui membuatkan keluarga ini sentiasa memanjatkan rasa syukur atas keprihatinan masyarakat. Kalau perasaan ibu ni boleh sembuh dengan izin Allah lah kan. Itulah first kali kalau sihat nak kumpul duit nak bawa mama pergi haji. Semoga suatu hari nanti ada keajaiban buat keluarga ini. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu 5 keluarga dari 4 buah negeri. 1 keluarga dari negeri Johor, keluarga Amiruddin Abdul Hamid. 2 keluarga di Selangor, keluarga Hamidah Begum Rahmatullah. Dan keluarga Aminah Ibrahim. 1 keluarga di Negeri Sembilan, keluarga Adnan Ibrahim. 1 keluarga di Pantai Timur Negara, keluarga Nur Asmara Jamal di Kuantan, Pahang. Terus membantu mereka yang memerlukan. Berbumbungkan angkasa kelak.